Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Siri video kali ini adalah berkaitan dengan ilmu usulul fiqh. Ilmu usulul fiqh adalah salah satu ilmu asas terpenting yang boleh membantu masyarakat Islam menguasai dan memahami segala hukum hakam yang terdapat dalam sistem Islam. Ia adalah ilmu yang dapat menjelaskan mengapa sesuatu hukum itu ada atau tiada, sementara atau kekal, dan banyak lagi persoalan hukum lain yang boleh terjawab sekiranya ilmu ini difahami dan dikuasai. Walaupun segmen kehidupan manusia juga ada banyak cabangnya, namun sudah tentu ilmu usul ini sememangnya juga mempunyai cukup bekalan untuk diteroka oleh umat Islam. Segmen ilmu usul ini umpama segmen pengangkutan yang mampu meneroka global, bahkan juga lebih dari itu. Sebagaimana seluruh pelosok dunia hari ini telah berubah, maka demikian juga sistem Islam yang sememangnya ada ciri-ciri global turut mampu mengiringi perubahan yang berlaku tanpa terkeluar dari prinsip atau kaedah-kaedah usul yang telah sememangnya ada sejak era zaman Empire Abbasiyah, terutamanya yang sebenarnya juga mereka juga mendapat sumber dari wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Al-Quran, dan sabdaan Nabi Muhammad SAW, iaitu hadis. Maka secara ringkasnya, ilmu usul fiqh ini amat berkait dengan sumber hukum syariah dan mempunyai fungsi serta faedahnya yang perlu diketahui. Jadi persoalan sekarang, apakah fungsi dan kelebihan yang terdapat dalam ilmu usulul fiqh ini? Yang pertama, ilmu usulul fiqh ini adalah ilmu yang menetapkan prinsip untuk cara mengambil dalil yang hendak digunakan, iaitu dengan cara memperjelas dalil-dalil yang sahih dan bukan yang palsu. Yang kedua, ilmu usul fiqh ini juga memperjelas cara yang betul untuk mengambil ataupun mengguna dalil ataupun berhujah dengan dalil, sebab bukan semua dalil yang sahih itu akan menjadi dalil yang tepat. Ketiga, ilmu usul fiqh ini juga mempermudah cara untuk berijtihad dan menerima ataupun mengguna contoh perkembangan terkini dalam hal hukum yang berkaitan. Yang keempat, memperjelas ilmu usul fiqh ini juga memperjelas syarat-syarat fatwa dan syarat untuk seseorang mufti serta adab-adabnya. Yang kelima, ilmu usul fiqh ini juga memperjelas sebab-sebab berlaku perbezaan pendapat antara ulama dan standard yang bagaimana yang mereka guna untuk menerima perbezaan sesama mereka dalam hal ini. Fungsi atau peranan ataupun kelebihan ilmu usul fiqh ini yang keenam adalah ilmu usul fiqh ini lebih bersifat ilmu yang menyeru agar umat Islam mengikuti dalil walau bagaimana keadaan dalil itu, dan perlu membuang sikap ta'assub dan juga taklid buta. Yang ketujuh,
Ilmu usul fiqh juga menjaga akidah Islam dengan cara memelihara standard asas untuk menggunakan dalil dan menjawab segala kekeliruan kelompok yang menyeleweng. Perkara ke-8, ilmu usul fiqh juga menyelenggara fiqh Islam dari bahang keterbukaan, kesan dari perkembangan baharu yang mempengaruhi perkembangan hukum syarak. Termasuk juga dari suasana jumud, iaitu yang beku yang berpunca dari dakwaan pintu ijtihad telah ditutup. Yang ke-9, ilmu usulul fiqh menetapkan kaedah berdiskusi dan berbahas, iaitu dengan cara lebih merujuk kepada dalil-dalil yang sahih dan muktabar. Yang ke-10, ilmu usulul fiqh mengajak kita supaya berpegang dengan prinsip toleransi dan memudahkan penyelesaian yang ada pada syariat Islam. Termasuklah mengetengahkan nilai-nilai baik agama Islam. Seterusnya, ilmu usulul fiqh ini adalah ilmu yang membicarakan bagaimana kita nak mendapatkan dalil-dalil ataupun menggunakan dalil-dalil yang membantu untuk menetapkan sesuatu hukum. Maka lingkungan usul fiqh ini adalah dalam dua bahagian ataupun berkait dalam dua sumber dalil yang terdapat ataupun yang telah selama ini digunakan oleh para ulama. Jadi dalil-dalil yang digunakan itu ataupun dalil-dalil yang dibincang dalam usul fiqh terdapat dua kategori. Pertama, kategori yang disepakati oleh semua ulama, iaitu Alkitab, As-Sunnah, Al-Ijma' dan Al-Qiyas. Al-Imam Asy-Syafi'i berkata, sumber ilmu itu adalah perkhabaran dari Alkitab, As-Sunnah, Al-Ijma' ataupun Qiyas. Para ulama pula bersepakat bahawasanya keempat-empat jenis dalil ini berasal dari sumber yang sama, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah, di mana kedua-duanya adalah medium agama dan isi sebenar Islam. Jadi di sana ada maksud yang ditetapkan ataupun maksud yang khusus bagi istilah-istilah yang disebut tadi. Yang pertama, Alkitab. Alkitab adalah Al-Quranul Karim atau kalam Allah Subhanahu Wa Taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, di mana jika membacanya akan dikira sebagai ibadah. Kedua, As-Sunnah. As-Sunnah adalah apa yang datang dari Nabi Muhammad SAW selain Al-Quran. Ini melibatkan percakapan baginda, perbuatannya, perakuannya, penulisannya, isyaratnya, keinginannya dan keengganannya sallallahu alaihi wasallam. Perkara ketiga, istilah ketiga, Al-Ijma'. Al-Ijma' ini bermaksud persepakatan para mujtahid di setiap zaman era umat Muhammad SAW dalam hal agama Islam selepas wafatnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan istilah yang keempat iaitu Al-Qiyas yang bermaksud menetapkan hukum kepada masalah furu' berdasarkan hukum asal yang terdahulu dengan menghimpunkan kedua-duanya, iaitu membandingkan kedua-duanya dengan melihat persamaan illah yang ada. Sumber dalil syariah yang kedua iaitu kategori yang tidak disepakati oleh ulama.
Yang pertama ialah al-istishab. Al-istishab kalau disebut bahasa dia bermaksud sentiasa bersama ataupun berteman. Kalau disebut istilah ialah mengekalkan hukum yang ada untuk perkara yang ada, atau tiada sekiranya tiada, sehingga ada bukti lain yang mengubah status keadaan. Sumber kedua adalah qaulul sahabi, pendapat para sahabi. Dalam ini hanya ada dalam perkara ijtihad dan tidak bertentangan dengan sahabat Nabi yang lain. Dan pendapat ini tidak masyhur, tidak bertentangan dengan nas dan tidak juga bertentangan dengan qiyas. Sumber yang ketiga adalah syariat terdahulu sebelum kita, iaitu syariat lama yang disyariatkan kepada umat Nabi Muhammad SAW dan tidak bercanggah dengan syariat yang ada. Yang keempat, al-istihsan. Al-istihsan bermaksud memilih satu dalil dari dalil-dalil yang ada, atau bermaksud beramal dengan dalil yang lebih kuat atau lebih baik. Yang kelima, al-masalihul mursalah. Al-masalihul mursalah adalah suatu perkara yang tiada hujah syarak yang menentukan kedudukannya dan tiada hujah syarak yang khas untuk menafikannya. Semoga dengan catatan yang terdapat dalam video ini dapat membantu penonton sekalian memahami pengenalan asas ilmu usulul fiqh dan dapat membuka jalan untuk pencinta ilmu Islam meneroka lebih banyak dan lebih dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ia juga diharap dapat mencambahkan minda generasi Islam hari ini dengan dimensi pemahaman yang tidak terhad kepada budaya terdahulu. Moga semua ini dapat membantu umat Islam agar dapat merasakan tahap kebergantungan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan syariatnya berada di paras yang tinggi. Ini adalah salah satu usaha untuk mempertingkatkan kualiti kefahaman dan pemahaman Islam generasi hari ini, walaupun sebenarnya ia bukanlah perkara baharu dalam Islam dan tamadun kebijaksanaan Islam.